Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita akan tengok subjek asas sains komputer tingkatan 2. Okey, kita masih lagi dalam tajuk 3.0 kearahan, iaitu persekitaran kearahan 3.1. Okey. Hari ini kita akan tengok tajuk 3.14 mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod. Okey, 3.14 mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod. Sebelum kita mengesan ralat ini, kita perlu tahu apa yang dimasukkan dengan ralat. Pengenalan ralat. Jadi ralat bermaksud kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau atur cara tidak berfungsi dengan baik dan dia mengeluarkan output yang salah. Ini masuk ralat. Kesilapan ataupun kesalahan pada segmen kod yang menyebabkan outputnya salah. Jadi ralat yang terdapat pada atur cara kita panggil dia sebagai perpijak ataupun bug. Jadi proses untuk membetulkan ralat dipanggil nyah perpijak ataupun debug. Okey, jenis ralat. Yang pertama, ralat sintek. Ralat sintek ini berlaku apabila terdapat kesilapan yang dilakukan semasa kita menaip atur cara di dalam komputer. Masa kita menaip atur cara pada segmen kod, dia kesilapan semasa menaip, maksudnya dia tertinggal koma ke ataupun tertinggal huruf ke ataupun aksara dalam arahan segmen kod. Ini masuk ralat sintek. Yang kedua, jenis ralat logik. Ralat logik bermaksud kesilapan aliran logik program menyebabkan hasil output menjadi salah. Jadi ralat logik ini suka dikesan sebab dia melibatkan formula biasanya. Dalam atur cara pengiraan yang melibatkan peroperasian seperti aritmetik, logik ataupun perbandingan. Ini ralat logik suka dikesan. Seterusnya ralat masa larian ataupun runtime error. Jadi ralat ini terjadi jika input data tidak mematuhi jenis ataupun struktur yang dibenarkan. Kita tersilap pada arahan. Jadi ralat masa larian ini akan menyebabkan pelaksanaan segmen kod terhenti secara tiba-tiba dan mesej akan dipaparkan di mana berlaku ralat masa larian itu. Dan yang keempat, ralat reka bentuk. Dia berlaku dalam fasa sebelum atur cara kita tulis. Kita dapat kesan ralat reka bentuk ini dalam fasa-fasa pembangunan atur cara. Jadi fasa-fasa pembangunan atur cara kamu akan belajar nanti dalam tingkatan 3 nanti. Jadi kamu perlu ingat yang 3 lah. Yang pertama ralat sintek, ralat logik dan juga ralat masa larian. Yang tu perlu ingat. Okey, seterusnya kita akan mengesan dan membaiki ralat sintek pada segmen kod. Jadi kita akan buat sesuatu atur cara yang terdapat ralat sintek, yang terdapat ralat logik, yang terdapat ralat masa larian. Kita akan buat nanti untuk kita apply untuk kita mengesan ralat. Jadi hari ini kita nak mengesan dan membaiki ralat sintek pada segmen kod. Okey. So ini untuk membaiki ralat sintek.
Jadi dia punya soalan ni salin nanti ya. Pernyataan masalah Rosli digendaki menghasilkan satu segmen kod yang dapat mengira purata ketinggian bagi setiap ahli kumpulan dalam unit meter. Nak kira purata. Okey. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. Setiap murid perlu masukkan ukuran tinggi masing-masing. Jadi purata ketinggian bagi ahli-ahli kumpulan akan dikira. Segmen kod akan memaparkan ketinggian setiap ahli berserta purata ketinggian yang dibundarkan kepada 2 titik perpulahan. Jadi kita akan guna arahan round nanti ya. Okey. Ini output yang dikendaki. Beginilah dia akan keluar nanti ya. Dia akan keluar ukuran ketinggian yang dimasukkan. Ahli pertama, ahli kedua, ahli ketiga, ahli keempat, ahli kelima, dan dia akan keluar ketinggian. Okey. Jadi Ahmad Rosli telah menulislah atau cara tersebut. Jadi awak kena salin balik dan save dengan nama Ralak Sintet. Lepas tulis semua sekali kod dia nanti, awak buat namakan dia Ralak Sintet dan awak akan klik, lepas save klik run module nanti ya. Ini dia punya atau cara. Salin lagi. Okey. Share lagi. Okey, sambung yang ni, buka Python Okay, dah siap tak ya? Cuba run tengok. Siapa dah siap cuba run. Apa yang dia keluar? Ini Ralak Sintet. Dia keluar apa? Bila kita run atau cara yang telah ditulis oleh Rosli tersebut, okey. Tengok dulu. Dia akan keluar macam ni. Ada tak? Dia akan keluar satu pop-up Windows. Dia keluar invalid syntax. Betul? Keluar dah ni bila awak run. Keluar dah itu. Keluar. Turun keluar. Jadi maksudnya ada berlaku ralak syntax dalam atau cara tersebut. Okey, Jadi kita nak kesan ralak syntax ini. Ralak syntax biasanya dia keluar pop-up invalid syntax. Ralak syntax apa dia? Kesilapan dari segi apa ralak syntax? Kesilapan dari segi masa-masa kita menaip, sama ada kita tertinggal huruf ke, tertinggal titik ke, tertinggal koma ke. Okey? Jadi kita kesan ralak syntax ini menggunakan teknik langkah demi langkah. Maksudnya kita kena cek setiap baris kat mana kita tertinggal, tanda titik ke, tanda koma ke. Cuba tengok balik atau cara tersebut. Kat mana awak tertinggal titik? Ada tak? Baris pertama, baris pertama ada, baris kedua tak ada ya, ketiga, keempat, kelima. Okey, baris ke-6, ke-7, ke-8. Kat mana? Round apa dia? Salah, kenapa? Tertinggal apa di sini? Ralak syntax maksudnya kita tertinggal sesuatu. Sama ada koma ataupun titik bertindih ke. Kat mana awak kat mana tinggal ni? Koma. Koma duduk kat mana? Depan. Jadi kita kena semak sebaris demi sebaris untuk kita melihat di mana kita tertinggal sesuatu. Jadi di sini ralak syntax yang terjadi di sini ialah ketiadaan tanda koma sebelum fungsi round. Jadi sepatutnya kita kena letak tanda koma. Rosli kena letak tanda koma, dia tertinggal di situ. Okey. Okey, ini segmen kod yang telah dibagi dan hasil output yang diperolehi Ini segmen kod. Tengok di sini ada tanda koma. Cuba awak bagi segmen kod awak tu, letak tanda koma di hadapan round. Cuba run semula. Jadi tak? Dia minta tak berapa ketinggian-ketinggian? Cuba masukkan. Boleh?
Boleh baiki ya. Yang penting kita nak tahu di mana ralat sintek berlaku. Apa yang perlu kita baiki. Itu yang penting. Bila dia keluar ralat sintek, maksudnya kita tertinggal sesuatu. Itu maksudnya, itu yang penting. Okey, yang ni nanti siap, yang dah siap, yang betul hantar nanti Cikgu Nok. Awak nak hantar. Okey, seterusnya ini output yang dipoli adalah output yang diingini ya. Ini sepatutnya. Cikgu nak bagi markah ni. Hantar semula file Python tu. Siapa tak hantar tak ada markah. Mudah je. Okey, mudah siap mau buat semula. Okey, yang kedua berkenaan dengan ralat masa larian. Kita nak kesan bagaimana ralat masa larian. Okey. Okey, pernyataan masalah yang kedua dah ni. Atau cara yang kedua ni. Yang tu nanti awak siapkan yang tu. Okey, ini pernyataan masalah yang kedua. Fatimah ditugaskan untuk mengira jumlah perbelanjaan setiap peserta untuk aktiviti perkhemahan. Kita nak buat satu atau cara bagi kita mengira jumlah perbelanjaan. Okey. Kos perkhemahan terdapat dua, iaitu kos tetap, maksudnya kena bayar harga yang tetap, dan kos berubah maksudnya bergantung kepada kita lah nak beli. Okey, kita tengok apa itu kos tetap. Kos tetap ialah kelengkapan peribadi RM13.50, pakaian RM105.90, sewaan kemah RM12. Ini ialah kos tetap. Kos berubah ialah barangan keperluan memasak. Mungkin masing-masing berlainan harga. Jadi kos tetap dia input, data dia adalah tetap. Kita hanya minta pengguna masukkan kos bagi keperluan memasak saja. Okey? Fatimah diminta menunjukkan jumlah kos tetap. Sekarang ni kita nak atur cara kita. Dia akan tunjukkan jumlah kos tetap. Lepas tu kos berubah dan jumlah kos. Maksudnya kos tetap tambah dengan kos berubah dalam atur caranya. Okey, output yang dikendaki. Kita nak paparkan jumlah kos tetap, paparkan jumlah kos berubah, dan kita paparkan jumlah keseluruhan kos. Okey, ini output dia. Nak macam ni lah. Okey, jumlah bagi kos tetap, jumlah bagi kos berubah, lepas tu dia tambah. Okey, salin semula segmen kod oleh Fatimah. Benda ni. Dan save ni salah ni. Dan save dengan nama ralat masa larian. Kemudian awak klik run module. Okey. Salin semula atur cara ni. Klik dekat new file. Yang tadi save lah. Save panah tadi. Nanti saya guna suruh awak hantar. Namakan file ini ralat masa larian. Tadi save ralat sintek. Ralat underscore sintek. Yang ni ralat underscore masa underscore larian. Okey, cuba buat dulu. Okey. Pelaksanaan segmen kod terhenti tiba-tiba. Bila kita run modul, dia akan keluar begini. Maksudnya dia beritahu float peribadi, type error peribadi is an invalid keyword agreement for this function. Maksudnya ini ialah ralat masa larian. Jika keluar mesej begini, ini bermaksud coding tersebut ada ralat masa larian.
Pelaksanaan segmen kod terhenti tiba-tiba dan baris kod yang tidak dapat dibaca tersenarai dalam paparan mesej ralat. Dia akan paparkan baris mana yang terdapat ralat. Ini masuk ralat masa larian. Jadi kita akan kesan dan baiki ralat dengan memahami mesej ralat yang dipaparkan. Kita kena fahamlah apa maksud dia. Ini maksudnya line 1, float peribadi equal 13.50, ini ada error. Okey. Ada error, maksudnya kena letak peribadi dulu sebagai pemboleh ubah. Float sebagai data, itu balik ni. Okey. Ya. Save yang sudah dibaiki. Hantar file yang sudah dibaiki. Yang sudah dibaiki yang betul lah. Nanti dia override saja, dia override saja. Okey. Jadi ini ialah segmen kod yang telah dibaiki dan hasil output yang diperolehi ya. Bila kita telah baiki, ini dia akan keluar begini ya. Maksudnya kena buat peribadi pakai yang kemah depan ni. Ini ialah pemboleh ubah. Barulah kita declare dia punya jenis data. Apa dia? Apa dia Akilah? Lebih lain. Saya data nama apa? Ralat masa larian. Okey, ini yang telah dibaiki. Dan apabila kita run, dia akan keluar begini ya. Ini ralat masa larian. Okey, sebelum rehat, satu lagi. Ralat. Satu lagi ya, ralat logik. Okey, satu lagi, ralat logik ya. Okey, ralat logik, tengok. Pernyataan masalah. Ahmad telah membeli 2 naskah buku cerita, senaskah majalah dan 2 naskah buku motivasi. Sebiji buku majalah dan 2 biji buku motivasi ya. Ahmad membayar RM200 dan menerima baki RM66 dari juruwang. Jadi harga seunit buku cerita ialah RM39. Unit majalah ialah RM16 dan harga 2 naskah buku motivasi adalah harga yang sama. Okey, Ahmad telah menulis satu segmen kod bagi mengetahui harga senaskah buku motivasi. Okey. Jadi output yang dikendaki ialah inilah bayaran yang dibuat RM200, buku cerita RM78, majalah RM16, buku motivasi RM20. Baki wang anda ialah RM66. Okey. Okey, salin semula kod segmen Ahmad, kemudian save dengan nama ralat logik. Yang ni ralat logiknya. Kemudian awak run modul. Bila run modul, ini ralat, ini ialah atau cara yang ditulis oleh Ahmad. Okey. Boleh buat yang ni sekarang? Yang ni nanti bila awak run nanti, dia akan keluar ralat logik. Kena cari kat mana ralat logik. Okey, dah siap Dah siap salin yang ni. Okey, cuba run. Bila kita run file tersebut, okey, bila kita run file tersebut, dia keluar. Dia ralat logik ni output dia keluar. Tapi outputnya salah. Okey? Outputnya tak betul. Jadi ralat logik ni susah kita nak kesan. Okey? Kita hanya dapat kesan pada output sama ada betul atau salah output yang telah dikeluarkan. Jika kita dapat di sini, baki wang anda RM-68. So
Bila negatif, maksudnya salah lah. Jadi outputnya salah. Okey, jadi outputnya salah sebab dia keluar negatif. Jadi output yang diperolehi adalah output, bukan output yang kita ingini. Okey, di sini barulah kita dapat kesan ralat logik. Okey, dia ada kesilapan dari output yang telah dikeluarkan. Jadi kita kena periksa baliklah. Biasanya ralat logik ini dia melibatkan formula aritmetik yang telah kita gunakan dalam atur cara tersebut. Okey, terdapat ralat logik dalam segmen kod yang telah dihasilkan oleh Ahmad. Perbezaan antara ralat yang lain, contohnya ralat sintek, dia keluar pernyataan. Dia keluar pernyataan memberitahu ada berlaku ralat sintek. Begitu juga dengan ralat masa larian, dia keluar pernyataan ada berlaku ralat masa larian. Dan ralat logik ni dia tak keluar apa-apa pernyataan, cuma kita dapat kesan pada output yang dihasilkan, sama ada betul ataupun tidak. Jadi bahagian semakan baki wang yang dikira ialah negatif RM68. Di sini berlaku ralat, kita kesan kepada output yang telah dihasilkan. Jadi kesan dan baki ralat dalam segmen kod dengan menggunakan teknik langkah demi langkah dilakukan sebaris demi sebaris pada segmen kod. Sama juga dengan ralat lain. Okey, dalam pelaksanaan matematik, operasi darab dan bahagi diutamakan dahulu sebelum dilakukan operasi tambah dan tolak. Okey, di sini berlaku kesilapan. Dalam matematik ini, operasi darab dan bahagi diutamakan dahulu. Nanti kita tengok dekat mana berlaku kesilapan tersebut. Okey, baris kod buku motivasi sama dengan jumlah buku tolak jumlah 1/2 perlu dibaiki dengan menambah tanda kurungan bagi mengarah komputer melakukan operasi tolak dahulu sebelum membahagi jumlah kepada 2. Okey, di sini kena letak sebelum buku motivasi jumlah buku tolak jumlah ya. Kena buat dulu kurungan. Okey, ni kena buat pembetulan macam ni pada buku motivasi ya. Kita nak dapatkan harga sebuah buku motivasi. Okay, boleh ya? Cuba baiki. Cuba baiki segmen kod pada coding buku motivasi equal jumlah buku tolak jumlah 1/2. Boleh baiki? Okey. Bila baiki, save semula dan cuba run balik. Betul tak output dia? Boleh ya? Boleh baiki? Sana? Okeylah. Ini dah baiki. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bila kita run semula segmen kod yang telah dibaiki dan hasil output yang diperolehi ya. Cuba run semula, dia akan keluar begini ya. Di sini kita buat pengiraan senaskah buku motivasi. Semakan pengiraan. Okey. Print bayaran dibuat. Bila kita run semula, dia akan mengeluarkan output yang diperolehi adalah output yang diingini. Jadi save nama file ini pada nama ralat_logic ya. Dan nanti kena hantar dalam Google Classroom. Okey, habis tajuk ni. So kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.